Salam sejahtera saya ucapkan kepada para panel dan hadirin sekalian. Saya merupakan Michael Chen Chee Kiong yang menuntut di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Pensyarah saya ialah Encik Jamalullah Abdul Wahab. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk saya iaitu Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru di SJKC. Secara umum, kita mengetahui guru besar merupakan pemimpin utama dalam sekolah. Jadi, peranan mereka adalah untuk meningkatkan produktiviti iaitu komitmen guru. Bagi meningkatkan sebuah prestasi sebuah sekolah, pengamalan kepimpinan adalah sangat penting di mana pengurusan yang berkualiti amat diperlukan di peringkat asas iaitu sekolah. Ini adalah untuk mewujudkan kualiti pendidikan yang tinggi. Sekolah merupakan satu tempat untuk mendidik anak murid. Jadi, sebuah sekolah sama ada bagus atau tidak, dia bergantung kepada gaya kepimpinan guru besar. Maka, kepuasan kerja guru perlu dititik beratkan. Mengapa? Motivasi guru tinggi, hasrat KPM tercapai, iaitu kemenjadian murid. Jurang yang saya dapati dalam kajian saya ialah guru besar tidak mengamalkan gaya pimpinan yang sesuai pada semasa. Ini akan menyebabkan guru menghadapi kekangan seperti kekurangan motivasi, komitmen serta kepuasan kerja guru. Maka, ini akan menyebabkan organisasi tidak dapat berfungsi dengan lancar. Kerangka konseptual kajian saya telah menggunakan model transformasi BEST dan juga teori dua faktor Hexberg. Jadi ini merupakan 4 dimensi yang saya akan kaji dalam kepimpinan transformasional guru besar dan juga 5 elemen yang saya akan tumpukan dalam kajian saya. Berikut merupakan tujuan kajian saya iaitu mengaji tahap amalan pimpinan transformasional guru besar dan juga tahap kepuasan kerja guru di SJKC Zon Marudi. Seterusnya, 4 objektif kajian yang juga turut saya kaji iaitu mengenal pasti tahap amalan kepimpinan transformasi guru besar di SJKC Zon Marudi. Mengenal pasti tahap kepuasan kerja guru di SJKC Zon Marudi juga. Ketiga, mengenal pasti hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah. Dan keempat, mengenal pasti pengaruh amalan kepimpinan transformasi guru besar terhadap kepuasan kerja guru di SJKC Zon Marudi. Persoalan kajian saya adalah dibina berdasarkan objektif kajian saya di mana untuk mencari tahap hubungan dan pengaruh kedua-dua pemboleh ubah. Hipotesis kajian saya telah dibuat berdasarkan objektif ketiga iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kedua-dua pemboleh ubah yang saya kaji dan juga berdasarkan objektif keempat iaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan di antara dua-dua pemboleh ubah yang saya kaji juga. Kajian saya berupaya menunjukkan kepentingan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Institut Aminuddin bagi IIB dan juga sekolah. Dari KPM sini, dia berupaya menjadi penunjuk arah supaya kita dapat mencapai ajakan kelima PPPM 2013 hingga 2025 dan dari sekolah dia berupaya mendedahkan situasi sebenar di mana sama ada guru besar mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai dengan keadaan semasa dan juga memberi data kepada IIB untuk penambahbaikan. Kajian saya penting bagi guru besar di mana guru besar yang mengamalkan kepimpinan transformasional berupaya memimpin organisasi dan dibuktikan dalam kajian Anderson. Dan seterusnya, bagi guru, kita kekurangan kajian yang seiras sebegini. Secara ringkas, teori dua faktor Hexberg yang dicipta oleh Frederick Hexberg, dia merangkumi dua faktor iaitu faktor kebersihan dan juga faktor motivator. Faktor kebersihan yang rendah akan menimbulkan ketidakpuasan kerja, manakala faktor motivator yang tinggi akan menimbulkan kepuasan kerja. Seterusnya, model yang saya gunakan ialah model transformasi BEST di mana
Dia terdiri daripada 4 elemen iaitu rangsangan intelektual, pertimbangan individu, motivasi inspirasi, dan juga pengaruh idea. Di sini merupakan sebahagian daripada kajian literatur saya berdasarkan kajian-kajian lepas dalam negara. Sesemua ini menunjukkan hubungan signifikan dan positif di antara kedua-dua pemboleh ubah yang saya kaji. Ini merupakan sebahagian kajian saya mengenai kajian-kajian lepas dari luar negara dan dapat dibuat konklusi bahawa gaya kepimpinan transformational memang memberi kesan positif kepada kepuasan kerja guru. Reka bentuk kajian saya bersifat tinjauan dan berbentuk kuantitatif dan untuk meninjau keempat-empat objektif yang telah saya huraikan tadi iaitu pertama, amalan kepimpinan transformational guru besar, kedua, tahap kepuasan guru, ketiga, hubungan antara kedua pemberi ubah dan juga pengaruh antara sesama lain. Seterusnya, populasi saya terdiri daripada semua SJKC di John Marudi, iaitu 40 orang guru dan di mana saya mengambil 36 guru berdasarkan jadual penentuan saiz sampel Crazy dan Morgan. Dan juga guru-guru ini terdiri daripada mereka yang berkhidmat di SJKC sekitar John Marudi dan juga tidak mengira kaum, bangsa dan jantina. Lokasi yang saya pilih dalam kajian saya ialah Zom Marudi Baram, di mana dia berada di luar bandar dan luar bandar jarang dikaji. Dan sasaran saya ialah 3 SJKC di mana SJKC di luar bandar juga jarang dikaji. Ini juga telah menjadi kelebihan geografi bagi pengaji juga. Disebabkan pandemik COVID-19 yang menyebar luas, maka instrumen kajian saya telah menggunakan Google Form iaitu atas talian. Jadi bahagian pertama, bahagian A iaitu pertanyaan demografi responden iaitu tanya mengenai jantina dan juga pengalaman mengajar. Dan yang kedua adalah bertanya mengenai tahap amalan kepimpinan transformational guru besar di sekolah mereka yang diubah suai daripada multi-factor leadership questionnaire. Seterusnya merupakan bahagian C iaitu mengenal pasti tahap kepuasan kerja guru di mana dia merupakan pembuahsuaian daripada expert motivation dan hygiene factors. Kaedah analisis deskriptif telah menggunakan kedua-dua di mana yang ini ialah merupakan untuk interpretasi mean dan yang ini untuk skala 5, Likert 5 poin. Di sini, kolerasi Pearson dan juga regresi berganda bergantung kepada skala di bawah sini di mana nilai yang jatuh di antara julak perkali sini akan menunjukkan kekuatan hubungan mereka. Berikut merupakan hasil kajian dapatan tentang demografi responden saya di mana guru perempuan dia mempunyai 23 orang guru dan lelaki mempunyai 13 orang guru yang menjadi jumlah dia 36 responden. Dari sini kita boleh mendapati bahawa guru yang mengajar di John Marudi sini kebanyakannya sudah mengajar 5 sehingga 10 tahun. Hasil dapatan kajian saya mengenai amalan kepimpinan transformational guru besar di SJKC Zom Marudi menerusi keempat-empat dimensi kepimpinan transformational ini menunjukkan dia berada di tahap sederhana dengan purata nilai min 3.25 dan motivasi inspirasi mendapat min yang tertinggi iaitu 3.42. Seterusnya, hasil dapatan kajian mengenai tahap kepuasaan kerja guru di SJKC menerusi ke-5 elemen ini telah menunjukkan tahapnya adalah berada di tahap tinggi dengan nilai min 3.82 dan antara elemen ini rakan sekerja telah mendapat min skor yang paling tinggi iaitu 4.51. Hubungan di sini telah menunjukkan bahawa dia berada di sederhana dan juga positif signifikan, di mana pengaruh idea merupakan yang tertinggi.
Dari sini kita boleh mendapati pengaruh dia telah menyumbang kepada 49.5% perubahan dengan nilai perkali R square. Dari hasil ANOVA sini, kita boleh mengetahui bahawa nilai signifikan adalah di 0.000. Ini bermakna dia mempunyai hubungan yang signifikan. Dari maklumat analisis regresi berganda sini, kita boleh mengetahui bahawa pengaruh idea merupakan faktor berama, di mana nilai signifikan dia adalah kurang daripada 0.05. Di sini kita tahu bahawa tahap amalan kepimpinan transformational adalah sederhana dan bertentangan dengan para sarjana di bawah sini, dan pada masa yang sama dia juga sepadan dengan pengaji di bawah sini. Di sini kita boleh membuat pertimbangan di mana kemungkinan besar PPT tidak menunjuk komitmen dalam menerapkan tahap amalan kepimpinan transformational. Dan kedua, lokasi di luar bandar, jadi kemungkinan besar mereka mengambil kesempatan mencuri tulang. Ini juga dibuktikan dalam kajian Hishamuddin Shah, Muhammad Rizal dan Sipian, di mana lokasi di luar bandar hasil kajian yang sama juga. Dari data sini kita boleh mengetahui bahawa motivasi inspirasi adalah yang paling tertinggi, dan ini menunjukkan guru besar banyak memberi motivasi. Jadi mempunyai peningkatan dalam prestasi sekolah menerusi pengajian para sarjana. Manakala rangsangan intelektual mendapat yang terendah, di mana guru besar mungkin kekurangan idea baharu, jadi mereka perlu meningkatkan profesionalisme kendiri sebagai pemimpin. Tahap kepuasan kerja guru yang tinggi menunjukkan guru memandang berat terhadap pekerjaan mereka dalam mendidik generasi yang akan datang, dan di samping pendapatan dan kebajikan yang lumayan. Elemen rakan kerja yang tertinggi menunjukkan bahawa guru lebih suka pergaulan yang kondusif. Elemen penghinaan yang terendah menunjukkan hubungan antara sesama lain tidak dipentingkan, dan diharapkan pentadbir dapat mementingkan usaha guru selalu. Hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah faktor ini dibuktikan sederhana, dan di mana gaya pemimpinan transformational memang akan meningkatkan prestasi guru dan seterusnya meningkatkan prestasi sekolah dan akhir sekali prestasi murid juga. Dimensi pengaruh idea yang tertinggi di sini membuktikan bahawa guru edukasi yakin guru besar yang berkaliber mampu mencemerlangkan sekolah. Dari sini kita boleh tengok bahawa terdapat 41.5% yang menyumbang kepada faktor luaran dalam mempengaruhi tahap kepuasan guru, dan juga pengaruh idea merupakan faktor perama di mana nilai P dia adalah kurang daripada 0.05. Dari implikasi KPM sini, gaya kepimpinan transformational dapat diperkenalkan dalam TS25 dan juga MPQAL, di mana dia juga memberi data sokongan kepada IAB untuk penambahbaikan khusus mereka. Implikasi kepada guru besar ialah mereka dapat memahami gaya kepimpinan kendiri pada semasa dan juga menjadi panduan untuk mengurus isu guru. Dan seterusnya, bagi guru, dia akan mewujudkan persefahaman antara budaya kerja yang dialami oleh guru besar, di mana dia akan mengurangkan isu-isu kerana terdapat persefahaman sudah. Antara cadangan kajian lanjutan di sini ialah responden dikembangkan bukan saja kepada guru tapi juga kepada kaki tangan sekolah. Yang kedua, mengaji pemboleh ubah lain, di mana ada 41.5% menunjukkan bahawa faktor lain yang memberi pengaruh terhadap tahap kepuasan kerja guru. Jadi boleh mengaji pemboleh ubah yang membawa, dan juga mengembangkan lingkungan sekolah kajian di mana bukan saja di SCKC tapi juga di SK. Dan keempat, kaedah campuran di mana kaedah kualitatif dan kuantitatif. Data dia lebih spesifik lagi. Secara ringkas, tahap kepimpinan transformational guru besar SJKC John Marudi adalah berada di tahap sederhana, di mana
tahap kepuasan kerja guru berada di tahap tinggi. Terdapat hubungan positif yang signifikan di antara kedua-dua pemboleh ubah dan juga didapati pengaruh yang sederhana dan positif signifikan di antara kedua-dua pemboleh ubah juga. Diharapkan kajian saya dapat menjadi panduan kepada pihak berkaitan dalam merealisasikan anjakan kelima PPPPN. Ini juga dapat menjamin prestasi dan kualiti demi hasrat KPM dan akhir sekali kemenjadian murid tercapai. Sekian, terima kasih kerana sabar mendengar pembentangan saya.